Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Babul 'awamil ad-dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabar. قال وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن التوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. Kita sambung muhadarah kita dalam bab al-marfu'at. Kita dah selesai marfu' yang pertama, al-fa'il. Yang kedua, naibul fa'il ataupun al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu. Yang ketiga, al-mubtada'. Yang keempat, al-khabar. Kita dalam yang kelima dan keenam. Tapi dalam kelima dan keenam dia tak sorehkan tajuk dia. Yang kelima sepatutnya isim kana wa akhawatiha. Yang keenam khabar inna wa akhawatiha. Tapi ala-alang nak bincang isim kana sahaja ataupun khabar inna, dia langsung terus jadikan satu tajuk babu al-awamil ad-dakhilah 'ala al-mubtada'i wal khabar. Terus dinyatakan satu bab pada menyatakan amil-amil yang masuk terhadap mubtada' dan khabar langsung mengubah hukum mubtada' dan khabar. Okey. Amil-amil tersebut ada tiga. Kana wa akhawatuha, wa inna wa akhawatuha, wa dhanantu wa akhawatuha. 2 minggu lepas kita dah buat permulaan, peringkat permulaan. Apakah yang dimaksud? Yang dimaksudkan dengan an-nawasikh. Tiga benda ni kita panggil an-nawasikh. An-nawasikh ni jamak kepada nasikh. Maksudnya yang menghapuskan hukum. Asal ayat dia adalah mubtada' dan khabar. Lalu masuk tiga perkara ni. Yang pertama kana. Apabila kana dan akhawat dia masuk kepada mubtada' dan khabar, dia mengubah mubtada' menjadi isim dia dan mengubahkan khabar tadi menjadi khabar dia. Yang mana khabar yang pada jumlah yang pertama kita kata Zaidun qaimun. Sebelum masuk kana, Zaidun kita i'rab sebagai mubtada', qaimun sebagai khabar. Kita dah bincang pada minggu muhadarah mubtada'. Mubtada' ni amil dia maknawi ke lafzi? Maknawi. Dalam amil kita ada dua. Kita ada amil lafzi, kita ada amil maknawi. Amil maknawi ni benda yang tak ada. Amil lafzi ni benda yang jelas lah. Kesemua bab kebanyakannya adalah amil lafzi, kecuali mubtada' dan fi'il mudhari' ketika marfu'. Mengikut inilah pendapat kita, ambil pendapat yang rajih. Mubtada', perkara apakah yang menyebabkan dia marfu'? Al-ibtida'. Maksudnya keadaan mubtada' berada di awal ayat itulah menyebabkan dia marfu'. Macam tu juga fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari' marfu'? Jika tidak ada amil nasab dan amil jazam. Jadi perkara tersebut kita panggil amil maknawi, bukan amil yang berbentuk lafzi. Okey. Daripada Zaidun qaim, mubtada' dan khabar, dan Zaidun tu amilnya adalah ibtida'. Setelah masuk kana, walaupun kekal dengan marfu', kana Zaidun, tapi marfu' yang ada selepas masuk kana bukan marfu' yang ada ketika dia mubtada'. Sebab apa? Marfu' yang ada dalam jumlah mubtada' dan khabar amilnya adalah ibtida', tetapi marfu' yang ada selepas masuk kana amilnya adalah kana tu sendiri. Jadi amil yang asalnya maknawi berubah kepada lafzi.
Qaimun tu berubahlah, jelas berubah secara jelas daripada qaimun jadi qaiman. Macam tu juga bila masuk inna, kita tak bincang isim sebab mubtada yang tadi Zaidun qaim, bila kita masukkan inna, Zaidun tu jadi Zaidan, jelas-jelas berubah daripada rafa' menjadi nasab. Okey, tapi inna Zaidan qaimun. Qaimun ketika dalam jumlah mubtada dan khabar pun tetap qaimun, tapi ketika dalam jumlah mubtada dan khabar, rafa' yang ada pada khabar, siapakah amil dia? Amil dia adalah mubtada. Okey, dalam jumlah mubtada dan khabar, mubtada amil dia ibtida', khabar tu amilnya adalah mubtada. Tapi dalam jumlah inna Zaidan qaimun, khabar tersebut yang menyebabkan dia marfu' adalah inna, bukannya mubtada. Jadi walaupun nampak ada perkara yang kekal dalam keadaan marfu', tapi pada hakikatnya berubah sebab ada perubahan amil. Okey, itu dua tu termasuk dalam marfu'an. Sebab apa? Yang nombor satu tadi, kana Zaidun qaiman, Zaidun tu marfu', jadi Zaidun tu lah yang dimasukkan marfu'. Yang kelima isim kana. Inna Zaidan qaimun, khabar inna, khabar inna itulah bab yang keenam yang kita nak bincangkan dalam marfu'. Jadi kedua-duanya hakikatnya bukanlah mubtada dan khabar. Kalau satu, kenapa dijadikan marfu' yang kelima dan marfu' yang keenam? Tapi oleh kerana dibincangkan al-awamil ad-dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabar, amil-amil yang boleh masuk dalam jumlah mubtada dan khabar, dia jadikan satu bahagian lagi, zanantu wa akhawatuha, padahal tak ada kena-mengena. Sebab apa? Zanantu wa akhawatuha apabila dia masuk kepada jumlah mubtada dan khabar, dia sendiri dah ada fa'il selepas fi'il tersebut. Zanantu, hasibtu, khiltu, wa za'amtu, wa takhastu, fi'il dan fa'il. Bila dan fi'il dan fa'il masuk kepada jumlah ismiyah dan dia jadikan kedua-dua isim tersebut maf'ul dia. Maf'ul mansub ke marfu'? Mansub. Jadi sepatutnya bab tu duduk dalam bab mansubat, tapi oleh kerana duduk di bawah al-awamil ad-dakhilah, jadi dibincangkan dalam satu bab. Hakikatnya isim yang mubtada khabar yang masuk zanantu akhawatuha tu adalah maf'ulun bih biasa yang kita akan bincangkan dalam bab al-maf'ulu bihi. Tapi oleh kerana dia juga dikira amil yang masuk, contoh dia kata zanantu Zaidan qaiman, asalnya Zaidun qaim, lalu masuk zanantu mengubah mubtada dan khabar jadi maf'ul pertama dan maf'ul yang kedua. Okey. Wa hiya thalathatu asya' kana wa akhawatuha wa inna wa akhawatuha wa zanantu wa akhawatuha. Okey. Kita bincang dalam bab amil. Okey, ketiga-tiga ni benda ni kita panggil amil. Bila sebut amil, jangan fokus bila sebut amil ni nampak huruf je, nampak isim je. Tak. Bila sebut amil, dia tak tentu lagi dia tu apa hakikat dia dari segi kalimah. Amil ni kadang-kadang di isim, kadang-kadang di huruf, kadang-kadang di fi'il. Daripada tiga nau ni, kana wa akhawatuha semuanya fi'il. Bila sebut kana wa akhawatuha semuanya fi'il. Amil dalam masa yang sama dia adalah fi'il. Inna wa akhawatuha huruf, maksudnya inna dan lima lagi wa nazairuha wa akhawatuha, inna wa anna wa ka'anna tu semuanya haraf. Zanantu wa akhawatuha semuanya fi'il secara jelas. Cuma beza kana wa akhawatuha dengan zanantu wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha kita panggil af'al naqisah, zanantu tu fi'il biasa, fi'il tam. Okay. Kita masuk yang pertama, fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Okey, apa yang kana wa akhawatuha lakukan apabila dia masuk terhadap mubtada dan khabar? Dia rafa'kan isim. Yang asal rafa' ada ketika jumlah mubtada dan khabar tu rafa' yang disebabkan amil ibtida' berubah kepada amilnya adalah kana tu sendiri. Wa tansibul khabara, dan dia nasabkan khabar yang mana khabar tu asalnya adalah marfu' sebelum masuk kana. Apa yang dimasukkan dengan akhawat kana? Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha. Ma tasarrafa minha tu bukan amil. Takut ma tasarrafa tu faham ma tasarrafa, jadi yang ma tasarrafa Zaidun qa'iman lah. Tak, ma tasarrafa minha tu perkara-perkara yang boleh tasrifkan apa yang telah lalu. Maksudnya dia kata ma tasarrafa minha, kalau contoh kana, jadi kana yakunu kun, asbaha yusbihu asbih. Jangan ma tasarrafa minha tu kira sekali. Dia berhenti sampai wa ma dama, titik setakat tu. Wa ma tasarrafa minha, dan
apa-apa yang boleh ditasrifkan daripada apa yang telah lalu. Okey, lepas ni kita bincang benda apa yang boleh tasrif secara semua, ada benda yang tak ada boleh tasrif. Kita akan taksimkan selepas ni. Okey, sebelum kita masuk kana wa akhawatuha, kana wa akhawatuha yang merofokkan isim dan menasabkan khabar, kita panggil sebagai af'al naqisah. Maksudnya kalau kita nak i'rab, kita kata macam mana? Kana Zaidun qa'iman, kita kata kana fi'lun madin naqis. Berhenti setakat tu. Kalau nak sambung boleh tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tapi kita akan sebut kana fi'lun madin naqis. Kana dan yang seterusnya yang datang tu, dia boleh naqis, dia boleh tam. Yang beramal amalan ni merofokkan isim dan menasabkan khabar tu cuma kana naqis. Maksudnya kana naqisah yang merofokkan isim, menasabkan khabar. Kalau kana dan saudaranya yang lain, contoh ketika dalam jumlah tu dia tammah, apa dia tammah, apa dia naqisah, kita akan bincang apa ni. Kalau dia tammah, cuma antum akan jumpa selepasnya isim yang marfu' dan berhenti, tak akan jumpa isim yang mansub. Sebab tu dinamakan tammah. Okey. Karena yang beramal amalan yang masuk kepada isim, masuk kepada mubtada dan khabar, merofokkan isim menasabkan khabar ni kita panggil af'al naqisah. Macam mana nak i'rab? Kalau madhi kita panggil fi'lun madin naqis. Okay, kenapa dipanggil naqis? Kenapa fi'il ni kita panggil al-af'al an-naqisah? Ada khilaf. Ada yang katakan kenapa dipanggil al-af'al an-naqisah? Yang pertama kata sebab fi'il ni tidak memadai dengan marfu'nya sahaja. Maksudnya lam yaktafi bi marfu'ihi. Contoh kalau anda sebut nama Zaidun, Zaid tidur. Qama Muhammadun, Muhammad berdiri. Jumlah tu sempurna. Tapi kalau kana Zaidun berhenti, dia tak memadai. Jumlah tadi tidak memadai dengan marfu'nya sahaja. Okey, sekarang ni kita bincang fi'il lazim, kita tak bincang fi'il muta'addi. Kalau fi'il muta'addi dia perlukan kepada fa'il dan maf'ul. Sekarang ni kita bincang fi'il lazim. Okey, sebab kana, okey, fi'il lazim sepatutnya dia dengan marfu'nya sahaja ayat tu dah difahami. Contoh kata nama Zaidun, Zaid tidur, fi'il lazim. Jadi tak berajat lagi kepada mansub. Tapi kana wa akhawatuha yang naqisah ni, dia tidak memadai dengan marfu'nya sahaja. Kalau kita sebut kana Zaidun berhenti, maksudnya tak sempurna. Asbaha Muhammadun kita berhenti, maksudnya tak sempurna. Jadi sebab tu dinamakan sebagai al-af'al an-naqisah. Sebab apa? Lam yaktafi bi marfu'ihi, bal yahtaju ila mansubih. Maksudnya fi'il ni tidak memadai dengan marfu'nya sahaja. Bahkan dia masih berhajat kepada satu lagi isim yang mansub untuk sempurnakan maksudnya. Sebab tu dinamakan al-af'al an-naqisah. Itu yang pertama. Itu ilah yang diberikan oleh Ibnu Malik. Ada sesetengah cakap, kenapa dinamakan al-af'al ni naqisah? Kalau antum baca dalam syarah Syekh Muhyiddin pun nampak seperti ilah yang kedua. Sebab kebiasaannya fi'il kebiasaannya dia mengandungi dua. Okey, kalau kita sebut isim kita sebut Zaid. Apa maksud Zaid? Zat seorang yang bernama Zaid. Maksudnya menunjukkan ni. Tapi mana-mana fi'il dia mengandungi dua perkara. Pertama, perbuatan. Satu lagi apa dia? Bila kita sebut fi'il, dia mesti ada dua perkara. Yang pertama perbuatan, yang kedua pelaku tu keluar daripada tajuk. Itu fa'il. Maksud fi'il tu sendiri, bila kita sebut fi'il tu sendiri mesti mengandungi dua perkara. Yang pertama perbuatan, yang kedua masa. Baru kita namakan fi'il. Fi'il mesti mengandungi perbuatan dan masa. Okey, sesetengah ulama dia kata dinamakan naqisah sebab fi'il ni hanya mengandungi masa, tidak mengandungi perbuatan. Contoh, anda sebut nama Zaidun, Zaid tidur. Tapi kalau anda sebut kana Zaidun qa'iman, Zaid berdiri. Ada tak masuk perbuatan dalam kana Zaidun qa'iman? Kana Zaidun qa'iman, Zaid telah berdiri. Kana tu ada memberi apa-apa maksud fi'il tak? Tak ada. Jadi dia kata apa? Pendapat yang kedua kata dinamakan naqisah sebab fi'il ni tidak memberi sebarang maksud perbuatan, tapi hanya memberi maksud dari segi masa. Maksudnya apa? Kana hanya masuk terhadap mubtada dan khabar untuk memberi maksud yang isim tersebut bersifat dengan khabar ketika waktu yang telah lepas. Maksudnya kana Zaidun qa'iman, Zaid telah pun berdiri. Kana tu hanya memberi maksud telah lalu tanpa mengandungi apa-apa maksud fi'il. Maksudnya kana Zaidun qa'iman, Zaid
telah berdiri. Tapi kana tu tak ada maksud. Berlainan kalau kita sebut qama Muhammadun, Zaid telah berdiri, memang berdiri tu difahami daripada fi'il qama. Tapi kana Zaidun qa'iman, Zaid telah pun berdiri. Jadi kana tu tidak mengandungi apa-apa maksud. Macam tu juga dia kata contoh asbaha Muhammadun nasyitan. Muhammad jadi cergas. Maksudnya apa? Dia kata Muhammad cergas di waktu pagi. Jadi asbaha tu hanya mana-mana kana dan saudara-saudara dia cuma hanya mengandungi satu sudut maksud, iaitu masa, tapi tak mengandungi perbuatan. Walaupun pendapat yang kedua ni diiktirad oleh Ibn Walid dan agak kuatlah iktirad tersebut, tapi itu sebab kedua kenapa dinamakan naqis. Jadi ada dua qaul. Yang pertama sebab apa? Sebab dia tidak memadai dengan isim marfu'nya sahaja, tapi memerlukan kepada mansub. Sebab ni kuatlah. Memang mungkin kita sebab yang kedua tu agak kurang kuat, tapi boleh dijadikan sebab. Sebab apa? Dia tidak mengandungi perbuatan, tapi hanya mengandungi masa sahaja. Itu sebab yang kedua. Okey. Habis sebab dinamakan naqisah. Okey. Macam mana nak kenal naqisah tadi? Macam yang pertama difahamilah dengan dua faktor penyebab nama naqis tadi. Yang pertama tidak memadai dengan marfu', yang kedua dia tidak mengandungi maksud perbuatan. Daripada situ kita faham itulah fi'il naqis. Kan sebut fi'il ni juga boleh jadi dia jadi tam. Kalau fi'il ni tam, dia mengandungi maksud. Contoh kalau kana tamah, dia akan jadi maksud dia macam wujida. Kana tamah maksud dia sama macam wujida. Contoh kita nak jadikan asbaha tu tam, asbaha tu maksudnya pagilah, berpagi. Ada bila kalaulah fi'il tersebut mengandungi maksud dan berhajat kepada fa'il, bukan berhajat kepada isim dan khabar, ketiga tu kita panggil tamah dan bukan dalam topik perbincangan. Okey. Yang kita nak adalah naqisah, yang berhajat kepada isim dan khabar dan dia hanya mengandungi maksud masa sahaja. Okey. Kana wa akhawatuha ni dari sudut amalan dia terbahagi kepada tiga. Okey, kana wa akhawatuha ni dari sudut amalan dia, mula kita baca satu persatulah. Okey, kana wa amsa wa asbaha wa adha. Kana penggunaan dia adalah untuk sifatkan isim tersebut bersifat dengan khabar tadi pada waktu yang telah lepas. Maksudnya kita nak jadikan contoh kana Muhammadun zahiban, Muhammad telah pun pergi. Untuk kita nak bagi maksud yang ayat tu perkara tersebut telah pun berlaku. Kalau amsa, kita nak bagi tahu perbuatan tersebut berlaku di waktu petang. Asbaha berlaku di waktu subuh. Adha berlaku di waktu duha. Zalla kita nak bagi tahu isim tersebut bersifat dengan khabar sepanjang hari. Maksudnya sepanjang waktu siang. Maksudnya contoh kata zalla Muhammadun qa'iman, maksudnya Zaid sepanjang hari berdiri. Maksudnya zalla tu maksudnya harilah, siang. Batas baliknya untuk maksudkan berlaku perkara tersebut di waktu malam, sepanjang malam. Tapi semuanya balik kepada waktu sahaja, tanpa mengandungi apa-apa maksud perbuatan. Sara untuk bagi tahu yang mana isim tersebut berubah keadaannya daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain, berubah menjadi khabar. Contoh kita kata asalnya dia lain, lepas tu dia berubah menjadi kepada khabar dalam ayat tersebut. Okey. Laisa untuk menafikan, maksudnya itulah, tapi tak ada apa-apa maksud fi'il. Mazala, mamfakka, mafati'a, mabariha dan madama tu untuk menyatakan isim tadi bersifat dengan khabar sepanjang masa, selalu. Maksudnya semua selalu. Sepanjang masa tu tengok pada uslub ayat lah. Hasaba ma taqtadihil maqam. Maksudnya kalau kita faham daripada uslub tu, maksud dia tempoh yang tertentu, bukan maksudnya selama-lamanya. Okey, itu dari segi maksud. Semuanya macam Anda cakap tadi, mengikut pendapat yang kedua, semuanya hanya mengandungi masa tapi tak mengandungi maksud apa-apa perbuatan. Okey, walaupun ada yang iktirad tapi kita tak bincang. Okey, dari segi amalan, semua tadi ada berapa semua? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, 13 fi'il ni
semuanya kita panggil fi'il. Amil, kana wa akhawatuha semuanya fi'il. Biasanya amil satu grup biasanya sama-sama fi'il, sama-sama huruf, sama-sama huruf. Jadi dalam al-jawazim yang itu kita bincangkan. Al-jawazim ada isim, ada huruf, ada yang ada khilaf. Ada yang kata isim, ada yang kata huruf. Okay, tapi dalam bab lain kebiasaannya sama. Kalau isim sama-sama isim. Dari segi amalan, kana wa amsa wa asbaha terbahagi kepada 3. Ada yang beramal tanpa apa-apa syarat. Maksudnya tak memerlukan apa-apa syarat, dia boleh beramal. Mana? Kana, amsa, asbaha, adha, zalla, bata, sara, laisa. Sampai laisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yang pertama beramal tanpa apa-apa syarat. Tak perlukan syarat lah. Itu yang pertama. Ini dari segi amalan. Taqsim kana wa akhawatiha min haisul amal. Pembahagian kana wa akhawatuha dari segi amalan terbahagi kepada 3. Yang pertama dari sudut syarat. 8 yang pertama beramal tanpa syarat. 4 yang berikutnya mazala, manfakka, mafati'a, mabariha. 4 ni beramal dengan syarat. Dia sebenarnya bukan ma, buang ma. Dia kata zala, infakka, fati'a dan bariha. Okey. Zala, infakka, fati'a dan bariha ni beramal dengan syarat. Apa syarat dia? Sama ada didahului oleh nafi, sebab tu dia datangkan ma. Okey, bila dia nak datangkan matan, dia tak sebut kana wa amsa wa asbaha wa adha wa zalla wa bata wa sara wa laisa. Sepatutnya sebut apa? Wa zala wa fakka wa fati'a wa bariha. Tapi dalam matan dia terus datangkan benda yang cukup syarat. Sebab benda tu beramal dengan syarat. Jadi didatangkan zala sekali dengan nafiyah, ma nafiyah. Infakka sebelum dia didahului oleh ma. Fati'a didahului oleh ma. Bariha pun didahului oleh ma. Sebab tanpa ma dia tak beramal. Sebab dia beramal dengan syarat. Tapi adakah semata-mata ma? Tak. 4 perkara ni beramal dengan syarat didahului oleh nafi, istifham ataupun nahi. Sama ada nafi. Nafi boleh ma ataupun la. Maksudnya kalau ada fi'il madhi, contohnya kata zala. Zala fi'il madhi, boleh masuk ma. Kalau ketika mudhari' masukkan la lah. Sebab fi'il mudhari' nafi dia dengan la. La yazalu. Okay, tapi tak semestinya ma zala. Jangan faham ma zala je beramal. Tak. Zala, infakka, fati'a, bariha beramal apabila didahului oleh nafi. Bila sebut nafi, boleh dengan ma, boleh dengan la. Ma ketika fi'il madhi, la ketika fi'il mudhari'. Okey. Ataupun istifham. Hamzah contohnya, boleh start dengan hamzah. Okey, bila start dengan hamzah tak perlu ada ma. Dia boleh nafi, istifham ataupun nahi. Nahi yang bererti tidak lah. Yang bererti tidak. Okey, jadi 3 perkara tu syarat dia. Salah satu mesti ada. Kalau tak, dia tidak beramal. Yang terakhir, jadi 8 pertama tanpa syarat, 4 berikutnya dengan syarat didahului oleh nafi, nahi ataupun istifham. Yang terakhir madama. Jangan faham mazala, manfakka, mafati'a, mabariha. Ma yang ada pada 4 tu sama seperti ma yang ada pada madama. Bukan. Sebab ma yang berada pada dama bukan ma nafiyah. Ma yang ada pada zala, infakka, fati'a, bariha tu ma nafiyah. Tapi jumlah tu nafi, sama-sama nafi, dia jadi apa? Jadi isbat. Jadi erti sentiasa. Zala asal dia erti hilang. Ma tidak hilang. Maksudnya apa? Sentiasa. Kan negatif jadi keluar apa? Positif. Maksudnya ayat zala, ayat infakka, ayat fati'a, bariha, perkataan ni benda berbentuk nafi. Bila masuk adat nafi, nafi sama nafi jadilah jumlah tu jumlah seolah-olah satu ayat sentiasa, bererti positif. Tapi ma yang berada pada madama bukan ma nafiyah, kita panggil ma masdariyah zarfiyah. Jadi dama dia nak beramal amalan kana mesti didahului oleh ma. Mesti ma. Tapi kalau zala, infakka, fati'a, bariha mesti didahului oleh nafi, nahi ataupun syarat ataupun istifham. Bila sebut nafi umum, boleh ma, boleh la. Tapi dama mesti didahului oleh ma. Ma jenis apa? Ma masdariyah zarfiyah. Ma yang jenis dia bukan ma nafiyah, bukan lain, tapi ma masdariyah zarfiyah. Apa dia ma masdariyah? Sebelum ni kita ada bincang apa yang dimaksudkan dengan haraf masdari, huruf masdariyah. Huruf yang boleh kita takwilkan dengan masdar. Maksudnya dia bersama selepasnya boleh kita takwilkan dengan masdar. Maksudnya
Dama beramal amalan kana mesti didahului oleh ma, yang mana ma tu kita namakan sebagai masdariyah zarfiyah. Apa yang dimaksudkan dengan masdariyah? Ma bersama dama tu boleh kita takwilkan dengan masdar. Apa yang dimaksudkan dengan zarfiyah? Dia mengandungi maksud masa. Maksudnya apa takdir ma dama? Muddata dawam. Soalan ma dama tu kalau kita takwilkan soalannya muddata dawam, maksudnya selama mana. Tapi ma tu kita panggil sebagai ma masdariyah zarfiyah. Okey. Itu dari segi amalan. Kalau kita taksimkan kana wa akhatuha, dari segi amalan terbahagi kepada 3. Beramal tanpa syarat, beramal dengan syarat didahului oleh nafi, nahi ataupun istifham. Yang terakhir, beramal dengan syarat didahului oleh ma masdariyah zarfiyah. Okey. Yang kedua, taksim kana wa akhatuha melihat daripada sudut tasrif. Tadi kita ada sebut dalam matan wa ma tasarrafa minha. Kita sebut dia amil berhenti setakat madama wa ma tasarrafa minha, dan apa-apa yang boleh ditasrifkan daripada 13 tersebut. Okey, timbul soalan, adakah ke 13 tu boleh kita tasrifkan secara sempurna? Tak, terbahagi kepada 3. Ada yang boleh ditasrifkan semua tasrif, maksudnya full. Maksudnya boleh jadi mudhari', boleh jadi amar, boleh jadi masdar, boleh sekian-sekian. Maksudnya ma tasarrafa minha tasarrufan kamilan ataupun tasarrufan tamman. Ada daripada 13 tu yang boleh ditasrifkan secara sempurna. Contoh macam kana lah. Kana, yakunu, kun, kain. Buatlah apa pun boleh tasrif dengan sempurna. Yang kedua, ma tasarrafa minha tasarrufan naqisan. Ada yang boleh tasrif, tapi tasrif tu hanya sikit. Maksudnya ada madhi dan mudhari'. Dia ada madhi dan mudhari'. Dan yang terakhir, ada yang tak boleh tasrif. Maksudnya dia satu tu je. Jadi ma tasarrafa minha tu maksudnya apa yang boleh tasrif daripadanya, bukan maksudnya semua yang boleh tasrif. Sebab apa? Dari 13 tu ada yang boleh tasrif, ada yang tak boleh ditasrif. Okay. Yang pertama, benda apa yang boleh tasarrafa tasarrufan kamilan? Yang boleh tasarrufan kamilan yang start pada kana, amsa, asbaha, adha, zalla, bata, sara. Berhenti sampai sara. Okey, dalam matan tu daripada kana sampai, okey, tadi taksim yang pertama dari sudut amalan kita berhenti dekat laisa satu bahagian. Lepas tu kita berhenti dekat mabariha bahagian yang kedua, madama yang ketiga. Okey, daripada sudut yang ketiga, laisa keluar tepi, ambil setakat sara. Maksudnya kana sampai sara tu tasarruf dia tasarrufan kamilan. Maksudnya ketika madhi pun beramal, ketika mudhari' pun beramal, ketika amar pun beramal, dan memang dia boleh ditasrif, dan tasrif tersebut amal-amalan macam juga ketika dia fi'il madhi. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh tasrif tapi tasrif tu naqis. Maksudnya apa? Dia hanya ada madhi dan mudhari' sahaja. Dia hanya ada madhi dan mudhari'. Sama macam taksim tadi. Mana? 4 yang seterusnya, buang laisa dulu. Maksudnya mazala, mamfakka, mafati'a, mabariha. Okey, beza taksim pertama tadi dari sudut amalan. Yang kedua ni dari sudut tasrif. Sama macam tadi, cuma buang laisa. Dalam taksim pertama tadi laisa masuk dalam bahagian yang pertama, tapi laisa keluar. Sebab apa? Laisa dari sudut tasrif dia duduk bahagian yang ketiga. Sebab apa? Laisa tak ada. Cuba tasrif laisa. Ada? Cuba keluar mudhari' dan agak-agak macam mana keluar? Laisa. Ya laisu. Laisa dia jami', dia satu je, dia tak ada tasrif. Jadi sebab tu laisa duduk bahagian yang ketiga, ittifaqan. Maksudnya laisa ni tak ada khilaf pun, tak ada yang kata laisa ni boleh ditasrif. Maksudnya laisa ni amalan dia seperti kana ketika dia satu tu je lah. Laisa zaidun qa'iman. Yang terakhir, madama khilafan. Madama tu ada khilaf. Ada yang kata boleh ditasrif, ada yang kata tak boleh. Tapi dalam khilaf. Tapi laisa tu ittifaqan madama alal asah. Madama alal asah. Mengikut yang rajihnya dama juga. Maksudnya okay, walaupun kita dengar dama yadum, maksudnya madama, maksudnya ditasrif dan beramal. Maksudnya dama, okay, maksudnya laisa beramal amalan kana dalam satu keadaan tu je, sebab tak boleh ditasrif. Maksudnya madama pula beramal dengan amalan kana ketika dia dalam keadaan dama sahaja, mengikut qaul alal asah, mengikut yang rajih. Okay, itu taksim tadilah. Taksim dari sudut amalan dan taksim dari sudut
tasrif, boleh tasrif. Okey, dari sudut contoh boleh rujuk dalam syarak. Okey, macam anda sebut tadi, kalau masuk satu persatu, kana hanya untuk sifatkan telah lalu, amsa ketika petang, asbaha ketika pagi, adha di waktu duha, zalla bersifatnya isim dengan khabar sepanjang hari, bata untuk sepanjang malam, sara untuk menunjukkan perubahan isim tu daripada satu perkara kepada satu perkara yang lain, laisa untuk nafi, zala, infakka, fati'a, ma bariha dan madama untuk menunjukkan isim tersebut bersifat dengan khabar sepanjang masa, tapi masa tersebut mengikut qarinah ayat ataupun uslub ayat. Okey, contoh didatangkan untuk tasrif kana yakunu kun. Kana yakunu kun. Okey, jadi ketika dia madhi ke, ketika dia mudhari' ke, ketika dia amar ke, kita selagi mana dia duduk dalam fi'il naqis, kita perlu cari mana isim dia, mana khabar dia. Kadang-kadang isim tu, isim dia boleh jadi macam fa'il, boleh jadi macam fa'il. Jadi isim tu mungkin juga adalah dhamir mustatir, boleh. Okey, wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Dia bagi contoh yang boleh tasrif tasarruf taman. Taqulu kana zaidun qa'iman wa laysa amrun syakhisan. Jadi macam mana kita nak i'rab kana zaidun qa'iman? Kana fi'lun madin naqis tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Zaidun isim kana marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Qa'iman isim khabar kana mansub wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah. Itu kalau contoh isim zahir. Maksudnya isim kana dia boleh jadi macam fa'il. Kadang-kadang boleh isim zahir, kadang-kadang boleh dhamir. Contoh kita kata kuntu qa'iman. Tadi kita kata kana zaidun qa'iman, kuntu qa'iman. Kalau anda tukar dhamir, sebab dia sebiji macam fa'il, sebab dia dahului oleh fi'il. Cuma fi'il tu naqis, jadi fi'il naqis ni dia tak nak kepada fa'il, dia nak kepada isim. Tapi isim tu samalah macam fa'il yang kita bincangkan dalam al-marfu' yang pertama. Kadang-kadang isim zahir, kadang-kadang isim dhamir. Beza macam mana i'rab? Isim zahir kita startkan dengan wazifah terlebih dahulu. Kalau dhamir kita start dengan hakikat. Maksudnya kuntu qa'iman, kuntu, tu macam kita nak i'rab tu. Tu kalau kita nak i'rab kita tulis macam mana? Dar. Kalau kita nak i'rab, kalau kita tulis dari segi penulisan, kuntu, mula kita tulis kun. Kita tulis kun fi'lun madin naqis. Tak apalah, kita tak nak bincang panjang sebab dalam surah ada berlaku perubahan. Lepas tu kita nak sebut wat ta'u. Jangan tulis tu pula. Jangan tulis tu sebab benda yang satu huruf kita kena eja. Maksudnya wat ta'u kita bagi tahu hakikat dulu. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahallir raf'i isim fa'il lagi. Isim kana. Maksudnya startkan dengan dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahallir raf'i isim kana. Maksudnya isim kana tu last sekali. Tapi kalau kana zaidun isim kana. Sebab isim zahir. Isim zahir kita startkan dengan wazifah dia dahulu. Okey. Sama juga laisa amrun syakhisan. Amrun kita sebut isim laisa, syakhisan khabar laisa. Wa ma ashbaha dhalik. Okay. Ada soalan untuk kana wa akhawatuha? Boleh? Tak guna whiteboard mau ini. Tak apalah, tak ada apa sangat. Boleh? Okey, yang seterusnya wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Tadi amil yang pertama kana wa akhawatuha tu semuanya kita bagi fi'il. Amil berbentuk fi'il. Sekarang kita masuk inna wa akhawatuha. Inna ni huruf. Inna wa akhawatuha. Wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Inna wa akhawatuha amalan dia terbalik dengan kana. Maksudnya dia menasabkan isim, merafa'kan khabar. Okey, perbahasan dia tak panjang, dia tak ada taksim. Cuma dari segi maksud, dia ada 6. Kita ada inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Sebenarnya panjang, tapi peringkat ajurumiyah ni dia tak bincang lah. Makafah. Ada kadang-kadang dia inna tapi ada benda yang menghalangkan dia dari beramal, tapi kat sini dia tak sentuh. Contoh innama, ma tu menyebabkan inna tadi tak beramal, tapi benda-benda itu tak dibincangkan. Untuk peringkat permulaan dia hanya sebut inna wa akhawatuha, inna, anna, lakinna. Padahal kalau nak bincang panjang dia ada mukhaffafah minas saqilah dan sebagainya. Maksudnya inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla yang dibincangkan dalam peringkat mubtadi hanya maksud dia.
Dia datangkan contoh, inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun wa ma ashbaha dhalik. Okay, wa makna inna wa anna. Okay, inna dengan anna ni kedua-dua maksud dia at-taukid. Maksudnya sama. Peranan inna dan anna ni kedua-duanya untuk mengukuhkan ayat. Tapi kalau kita bincang panjang dalam kitab seterusnya, kita ada mawadhi' kasri inna dengan mawadhi' fathi inna. Masa mana kita perlukan kasrah? Sebab timbul ustaz, dah sama-sama taukid, kenapa perlu buat dua? Inna cukup lah. Sebab apa? Ada benda tu perlu kita ni lah. Maksudnya perbincangan masa mana perlu kita kasrahkan. Sebenarnya dua-duanya sama. Peranan dia adalah mentakkidkan kalam, tapi ada masa perlu guna baris bawah, ada masa perlu gunakan baris atas. Itu perlu rujuk dalam mutawalat lah, mawadhi' kasri inna dengan mawadhi' fatu inna. Sifir dia untuk peringkat yang nak ambil permulaan, inna ni dia masuk kepada jumlah, maksudnya dia duduk tempat jumlah. Tapi anna ni dia kepada satu mufrad, maksudnya masuk kepada satu mufrad. Kebiasaannya yang biasa salahnya lepas haisu. Lepas haisu maksudnya kata sifir inna dengan anna ni, tengok kalau masuk kepada jumlah di inna, kalau duduk mahal mufrad dia adalah anna. Sebab hari tu kita ada sentuh huruf masdariyah, betul tak? Apa dia huruf masdariyah? Kita ada apa? An, huruf masdariyah an, ma, kai, satu lagi an, ma, kai, satu lagi anna lah. Awalam yarau anna anzalna, maksudnya anna ni dia termasuk dalam huruf masdariyah. Apa yang dimaksudkan huruf masdariyah? Apa yang dimaksudkan huruf masdariyah? Dia bersama, selepasnya boleh kita takwilkan dengan masdar. Maksudnya anna bersama, selepasnya kita boleh takwil dengan masdar. Sebab tu kata anna, biasanya anna duduk di tempat mufrad, sebab dia bersama selepasnya boleh kita gantikan dengan satu perkataan. Tapi inna masuk dalam jumlah. Bila masuk, maksudnya apa? Kalau awal ayat confirm lah inna, tak ada start ayat anna. Bila awal ayat mesti inna. Dan yang lain contoh lagi haisu. Biasa kalau tulis ayat surat, takut tulis surat haisu, lepas tu tumbuh anna, tak? Haisu ni, haisu ni dia mesti mudhaf. Haisu mana berhenti, haitsu dia berhenti senyap. Dia sebut haisu ni dia mesti mudhaf, lepas dia mesti ada mudhafun ilaih. Tapi kaedah bahasa Arab, haisu ni la tudhaf illa ila al-jumlah. Haisu ni dia tak idhafat kepada mufrad. Macam mana sekalipun antum nampak ada satu perkataan je lepas haisu, hakikatnya dia adalah jumlah. Sebab haisu ni idhafat kepada jumlah. Tapi kalau antum nak letak perkataan inna ataupun anna, jangan tulis haisu anna ni, kena tulis haisu innani lah. Haisu innani. Sebab selepas haisu adalah jumlah. Boleh? Jadi kalau antum sebut sebelum haisu tu jumpa min, contohlah, jadi lepas haisu tu tetap marfu', bukan majrur, sebab selepasnya adalah jumlah ismiyah, mubtada' dan khabar, bukan dia sahaja yang mudhafun ilaih. Okey, itu mawadhi', boleh rujuk pada mawadhi' inna dan anna. Tapi peranan inna dan anna kedua-duanya adalah taukid. Lakinna peranan dia adalah istidrak. Apa istidrak ni? Maksud istidrak ni untuk menafi kalam yang disangka adalah isbat, ataupun untuk isbatkan kalam yang disangka adalah nafi. Maksudnya dia nak tolak kemungkinan orang faham benda tu bererti nafi, jadi dia tolak, nak isbatkan perkara tersebut. Ataupun sebaliknya, orang faham benda tu wujud, dia nak nafikan. Itu yang dimaksudkan dengan istidrak. Ta'qibul kalam binafyi ma yutawahhamu subutuh au isbatu ma yutawahhamu nafyuh. Nafi perkara yang disangka perkara tersebut adalah subut, ataupun isbatkan perkara yang disangkakan adalah nafi. Itu yang dimaksudkan dengan istidrak. Yang seterusnya ka'anna peranan dia lit tashbih, untuk menyerupakan satu perkara dengan satu perkara yang lain. Ka'anna zaidan qamarun, contohnya ka'anna zaidan qamarun. Laita lit tamanni, laita ni untuk harapan. Sama juga dengan la'alla lit taraji. Apa beza tamanni dengan taraji? Laita lit tamanni, tamanni benda yang mustahil dapat ataupun susah. Bila sebut tamanni, sama ada mustahil ataupun susah. Contoh laita syababa ya'udu yauman, moga-moga waktu muda tu kembali. Itu mustahil lah, kembali waktu muda dia tu. Ataupun perkara yang susah, maksudnya sebutlah maksudnya perkara yang, contoh tak muzakarah,
laitani anjah. Maksudnya perkara yang susah berlaku. Sama laita digunakan sama ada dalam perkara yang mustahil ataupun susah didapat. Tapi la'alla ni harapan terhadap perkara yang mudah, dan diharapkanlah perkara yang disukai dan senang nak dapat. Beza dia sama-sama harapan, cuma harapan terhadap perkara yang mudah. Cuma beza taraji dengan tawakkul. At-taraji tu maksudnya talabul amril mahbub. Kita minta perkara yang kita suka. Contohlah Allah yarhamuni. Tapi tawakkul ni intizaru wuqu'il amril makruh. Perkara yang sebalik bukan mahbub, perkara yang tak disukai. Beza di antara taraji dan tawakkul. Tapi dua-dua tu dalam dairah mungkin, bukan mustahil. Beza dengan laita. Amalan dia sebalik daripada kana. Jadi macam mana kita nak i'rab inna zaidan qa'imun? Inna kita terus bagi tahu hakikat dia lah. Inna harfu taukid, tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Zaidan isim inna mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Qa'imun khabar inna marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi syahid kita dalam inna wa akhwatuha adalah khabar. Syahid kita dalam kana wa akhwatuha adalah isim. Tapi dalam mansubat nanti, di antara mansubat isim ada 15. Di antaranya adalah sebaliknya, khabar kana dan isim inna. Mungkin dia akan letak dalam nombor 13 dengan nombor 14. Dia akan sebut apa? Waqad taqaddama fil marfu'at. Jadi tak bincang dah lah, sebab dah ada fasal ni. Fasal ni seolah-olah dah bincang. Bila kita masuk je al-awamil ad-dakhilah, dia dah bincang dua benda mansub sekali dalam fasal. Jadi dia tak akan bincang lah dalam mansubat. Okay, boleh? Ada apa-apa dekat inna wa akhawatuha? Okay, tengok syarah. Okay, kalau tengok dalam syarah pun dia tak ada apa-apa yang perbincangan detail. Sebab dia dah bincangkan al-awamil ad-dakhilah ala al-mubtada'i wal khabar. Dia sambung dengan zanna wa akhawatuha yang asalnya tak ada kena-mengena dengan al-marfu'at. Langsung tak kena-mengena dengan al-marfu'at. Sebab apa? Dua isim yang masuk dalam zona, kedua-duanya di i'rab menjadi maf'ulun bihi. Yang pertama, mubtada yang asalnya mubtada dia jadi maf'ul awal. Khabar yang dalam jumlah mubtada khabar dia jadi khabar tu, dia akan jadi maf'ul sani. Maf'ul ni hukumnya mansub. Jadi sepatutnya di dalam mansubat. Tapi oleh kerana ada kaitan dari sudut apa? Dari sudut menasahkan amalan mubtada dan khabar, dia jadikan bawah satu fasal. Okay, zanna wa akhawatuha wa amma zanantu wa akhawatuha. Akhawatuha daripada tadi tu maksud dia nazairuha. Maksudnya yang sama dengannya. Fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara. Okay, yang pertama tadi murafa' isim menasab khabar. Inna menasab isim murafa' khabar. Zanna wa akhawatuha ni dia menasab mubtada' dan khabar. Ala annahuma maf'ulani laha. Yang mana dia mubtada' khabar, bila masuk je zanan tu dan saudara-saudara dia akan jadi maf'ul awal dan maf'ul sani. Apa dia amil-amil tersebut? Zanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhastu wa ja'altu wa sami'tu taqulu zanantu zaidan qa'iman wa ra'aitu amran syakhisan wa ma ashbah zalik. Okey. Fi'il-fi'il yang disebut ni, dia masuk kepada mubtada' dan khabar. Yang asalnya rafu' kedua-duanya langsung jadi maf'ul kedua dan jadi mansub. Maf'ul pertama, maf'ul yang kedua. Ada sesetengah fi'il yang disebut ni, dia ada dua keadaan. Maksudnya apa? Dia ada keadaan dia adalah akhawat zanna, tapi ada keadaan yang lain dia bukan akhawat zanna, tapi dia macam fi'il-fi'il yang lain, cuma ada satu maf'ul. Contohnya apa? Ra'a. Sebab tu kalau biasa tengok dalam kitab tiba-tiba sebut ra'a al-basariyah. Ra'a al-basariyah maksudnya bukan, kalau sebut ra'a al-basariyah, maksudnya bila kata ra'a kat situ adalah ra'a al-basariyah, bukan yang dimaksudkan adalah ra'a akhwat zanna. Sebab ra'a al-basariyah ni maksudnya tengok biasalah. Bila masuk tengok, mutaaddi dia berapa maf'ul? Ra'a maksudnya ra'aitu satulah, maksudnya aku melihat Umar. Ra'aitu Amran, berhentilah, maksudnya aku melihat Umar. Tapi dalam zanna ni maksud dia lain. Sebab pembahagian zanna wa akhawatuha ni dari sudut maksud dia bahagi kepada 4. Kalau tengok dalam syarah Muada, sama ada maksud dia sangka, tarjih lah. Tarjih maksudnya sangka.
Zanantu, hasibtu, khiltu dengan za'amtu. 4 tu maksud dia sangka. Zanantu, hasibtu, khiltu dengan za'amtu maksudnya aku sangka. Jumlah ni masuk kepada mubtada, maksudnya aku sangka Muhammad datang. Dia akan masuk kepada mubtada dan khabar sebab maksud dia aku sangka. Itu maksud yang pertama. Pembahagian yang kedua maksud dia yakin. 4 yang pertama maksud dia sangka. Ra'aitu, alimtu, wajadtu. 3 tu. 3 tu maksud dia yakin. Maksudnya boleh terjemah, kita boleh terjemah secara direct. Aku yakin. Maksudnya maksud dia yakin. Ra'aitu, alimtu dengan wajadtu tu yakin. Maksudnya kita kata kalau ra'aitu Zaidan zahiban, maksudnya aku tahu yang Zaid dah pun balik. Aku yakin yang Zaid dah pun pergi. Beza dengan ra'aitu yang pertama tadi. Kalau kita kata ra'aitu ru'yal basariyah, maksudnya dia tengok. Aku tengok Umar. Berhentilah setakat tu. Tapi yang masuk pada mubtada dan khabar tu adalah yang maksud dia adalah yakin. Macam ra'a tu ada dua jenis lah. Kalau ra'a tu akhawat zanna, yang maksud dia yakin, dia bukan berhajat, dia akan masuk kepada 2 isim, yang mana isim tersebut asalnya adalah mubtada dan khabar. Tapi kalau ra'a itu yang maksud biasa kita tengok ni, maksud dia tengok tu, dia hanya berhajat kepada satu maf'ul, dan maf'ul tu bukanlah asal ayat dia jumlah dia mubtada dan khabar. Dia perkataan biasalah. Boleh. Dari sudut maksud tadi anda bahagikan, yang pertama zanantu, hasibtu, khiltu sampai za'amtu tu kita terjemah maksud dia sangka, aku sangka, maksudnya 50-50. Ra'aitu, alimtu, wajadtu tu maksud dia yakin, aku tahu, aku yakin. Terjemah tahulah, maksudnya aku tahu. Ittakhaztu dengan ja'altu, ittakhaztu dengan ja'altu tu dia nak masukkan berlaku perubahan. Dia kata dia nak nisbahkan berlaku perubahan. Ittakhaztu maksudnya ja'altu, aku jadikan satu perkara, maksudnya sebelum ni dia benda lain, jadikan jadi ni. Ittakhaztu atau ittakhaztu amran, contoh kata khadiman, maksudnya dia ubah seorang tu daripada satu perkara jadi satu perkara yang lain. Maksudnya ittakhaztu dengan ja'altu tu macam maksud sora lah dalam kana wa khata ni, perubahan. Yang terakhir sami'tu tu biasa. Cuma sami'tu tu nisbahkan perkara tersebut kepada pendengaran. Dia bukan maksudnya sami'tun nida. Kalau macam sami'tun nida, itu dia tak masuk kepada jumlah mubtada dan khabar. Contoh ni kat sini kita bagi contoh, sami'tu khalilan yaqra'u. Sami'tu khalilan yaqra'u. Dia kata bagi contoh dalam jurumiyah, maksudnya aku mendengar Khalil membaca. Seolah-olah dia masukkan jumlah sami'tu tu pada satu jumlah mubtada dan khabar, dan dia nisbahkan perkara tersebut kepada pendengaran. Sebab sami'tu dia boleh macam ra'aitu tadi, kita boleh jadikan sami'tu tu satu maf'ul. Itu kita kata aku mendengar, tapi sini aku mendengar, dan dia jadikan perkara tersebut nisbah kepada jumlah yang asalnya adalah mubtada dan khabar. Tapi maksud dia lain lah, 4 maksud. Yang pertama tarjih dengan maksud sangka. Lepas tu 3 fi'il berikutnya kita masukkan dengan yakin, aku tahu. Ittakhaztu dengan ja'altu tu maksud dia tasir ataupun tahwil. Yang terakhir as-sam'u tu nisbatan ila fis sam'i, biasalah maksudnya mendengar. Itu dari sudut maksud. Okey, kalau daripada isyarah pun setakat itulah perbincangan untuk 3 amil ni. Tapi syahid kita dalam bab marfu'at adalah isim kana dan khabar inna, tapi dijadikan satu fasal secara direct semua sekaligus. Ada soalan untuk kana, inna dan zanna? Ya. Sami'tu. Tak, sami'tu tu maksud dia bukan sama macam, dia tak ada maksud sangka, dia tak mengandungi maksud. Sebab kita taksimkan zanna wa akhwatuhan, kita taksimkan dari sudut maksud dia. Kalau dalam syarah ditaksimkan kepada 4. Sangka, sami'tu bukan maksud sangka. Sami'tu tu maksud dia macam biasa dengar juga. Jadi dia tak boleh masukkan dalam bahagian yang pertama, sebab bahagian yang pertama maksud dia sangka, bahagian yang kedua maksud dia yakin. Sami'tu semata-mata dia nak nisbahkan perkara tersebut terhadap pendengaran. Jadi dia letakkan maksud yang keempat. Ittakhaztu dengan ja'altu tu maksudnya mubtada dan khabar tu berlaku perubahan daripada satu kepada satu perkara yang lain. Maksudnya berlaku tahawul, tapi tak ada mengandungi maksud yakin ataupun syak dalam tu. Dari sudut amalan, dari sudut maksud, benda tu tak ada apa-apa, cuma nak faham maksud zanna wa akhawatuha lah dari sudut maksud dia. Tapi amalan dia sama. Bila nampak je fi'il ni, dia ada maf'ul pertama dan maf'ul yang
kedua. Cuma ada sesetengah macam ra'aitu tadi. Kalau ra'atu ru'yal basariyah, dia hanya maf'ul dia cuma satu. Aku melihat. Tapi ra'aitu yang akhwat zanna ni maksudnya aku tahu, bukan aku melihat. Aku tahu ataupun nak terjemah sangka pun tak apa, tapi sangka dia berat kepada yakin. Aku tahu, aku lihat. Boleh? Okay, ada soalan? Ha. Secara detail. Isim mazala. Ataupun sebut isim zala pun tak apa. Tak salah. Kalau sebut isim mazala, sebab ma tu cuma syarat yang membolehkan dia beramal. Tapi hakikat akhwat kana adalah zala. Cuma zala tadi beramal dengan ada ma. Kalau anda sebut isim zala pun tak apa. Isim Fatiha, isim. Kalau sebut isim mazala pun tak salah. Tapi hakikatnya dia adalah zala sahaja. Cuma ma tu merupakan syarat untuk dia beramal. Ma tu ma nafiyah, zala tu kita panggil fi'lun madin naqis, sama tak? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nah, sekali pun terus mazala tansibul isma, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Nak shortcut macam tu pun boleh tak? Kalau detailkan ma tu ma nafiyah, zala tu yang fi'il madhi naqis. Sama, tapi ma lain. Ma tu ma masdariyah zarfiyah. Tapi nak gabung terus pun tak apa. Madama atau tersebut madama tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Boleh juga nak shortcut ni, nak potong gitu. Madama tu boleh sama kita sebutlah ma masdariyah zarfiyah, dama fi'lun madin naqis. Fi'il biasa, fi'il tam, macam fi'il lain. Cuma dia bincang kebiasaannya fi'il ni masuk pada satu mufrad je. Kan? Biasanya fi'il ni masuk pada satu. Ni fi'il zanna wa akhawatuha ni dia masuk kepada satu jumlah yang mana jumlah tersebut asalnya adalah mubtada' dan khabar. Dia macam fi'il biasa. Tapi fi'il tu ada dua maf'ul. Yang mana dua maf'ul tu asalnya adalah mubtada' dan khabar. Oleh kerana dia menghazaf hukum mubtada' dan khabar, dia masukkan juga dalam bab kana dengan inna. Asal hakikatnya dia macam kita belajar bab fi'il fa'il maf'ul lah. Fi'il fa'il maf'ul. Dia macam maf'ulun bih biasa. Cuma nak cakap maf'ulun bih yang ada pada zanna wa akhawatuha ni asalnya adalah mubtada' dan khabar, dan dia hazaf hukum mubtada' dan khabar tersebut. Jadi Ibnu Ajurum menjadikan bahawa babul awamil ad-dakhilah alaiha lafzan atau taqdir. Tak, asal sebelum ada sami' tu dia qalilan yaqra'u. Asal dia sebelum masuk ada sami' tu qalilun yaqra'. Macam mana nak i'rab qalilun yaqra'? Asal dia qalilun yaqra'. Qalilun mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, yaqra' khabar yaqra'. Sebab kita ada bincang mubtada' dalam bab mubtada' kita bincang mubtada' ni semuanya mufrad. Mufrad ni zaidun, tak pun kalau dhamir ana. Tapi khabar kita ada dua. Kita ada khabar mufrad, kita ada khabar ghair mufrad. Apa yang dimaksudkan khabar mufrad? Khabar mufrad ni bukan jumlah, bukan syibih jumlah. Maksudnya kalau qaim khabar mufrad, qaimani khabar mufrad, qaimuna pun khabar mufrad. Yang dimaksudkan dengan mufrad dalam bab khabar adalah jumlah. Maksudnya bukan jumlah. Maksudnya khabar boleh mufrad, boleh jumlah. Bila sebut jumlah, jumlah boleh ismiyah dan boleh jumlah fi'liyah. Jadi qalilun yaqra'u, yaqra'u tu fi'lun mudhari'. Kita i'rab dulu macam biasa. Qalilun mubtada', yaqra' kita i'rab dulu hakikat yaqra'. Yaqra' fi'il mudhari' marfu'un li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Bila sebut fi'il mesti ada fa'il. Kita tak boleh kata qalil tu fa'il. Bila jumlah dia qalilun yaqra', jadi fa'il dia dhamir mustatir lah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa raji'un ila qalil. Jumlah fi'liyah tu wal jumlatu bainal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'i khabar. Jadi jumlah asal qalilun yaqra' sebelum masuk sami' tu dia adalah mubtada' dan khabar. Dia bukan isim lah. Kalau ni dia jadi qalilun qari'. Jadi yaqra' tu fi'il mudhari', khabar tu jenis dia khabar jumlah. Ya. Ra'aitu dia lebih pada lihat ataupun pandangan. Lihat ataupun pandangan. Tak.
Kalau ra'aitu yang antum masukkan dengan lihat, bukan akhwat zanna. Kalau ra'aitu yang masuk lihat tu, kita panggil ru'al basariyah. Aku tengok ni satu benda je. Maksudnya aku tengok rumah, aku tengok Omar. Itu ra'aitu bukan akhwat zanna. Ra'aitu dalam akhwat zanna maksud dia aku tahu, aku yakin. Ataupun dia terjemah aku lihat, tapi dia nak nisbahkan lihat tu kepada i'tiqad, bukan kepada mata. Kalau lihat pandangan, dia cuma ada satu je maf'ulun bih dia. Tapi yang masuk kepada mubtada' dan khabar ni, ra'aitu yang maksud dia aku tahu, ataupun aku lihat dengan maksudnya aku yakin. Bukan lihat pandangan mata lah. Bukan lihat dengan pandangan mata, tapi lihat dengan pandangan i'tiqad dia. Jadi kita kalau nak terjemah aku tahu lagi senang. Aku tahu ataupun aku yakin. Ataupun aku lihat, tapi lihat tu bukan yang dimaksudkan lihat dengan mata. Kalau kita sebut i'tiqad ke apa? Lawan ru'ya al-basariyah dengan, anda tak ingat tasnya i'tiqad dia nisbahkan. Nazariyah dengan, ada ingat? Biasa kalau dalam kitab dia kata ra'a ni ru'ya al-basariyah, satu lagi ra'a lawan basariyah. Basariyah yang ra'a melihat ni, tapi dia nak nisbahkan kepada zanna ni ra'a i'tiqadiyah. Bukan. Cuba sebut apa? Hissiyah. Bukan. Hissiyah sama dengan basariyah. Basir. Ada satu kata anda tak terlintas. Tapi dia sebenarnya kembali kepada sebab yakin, sangka benda tu i'tiqad. Tapi bukan i'tiqad. Ra'a zanniyah, bukan, dia bukan zan, dia yakin. Tapi basariyah tu yang melihat. Ra'a ru'yal basariyah, ra'a ru'yah nazariyah. Bukan, tak ingat, tapi adalah. Tak, kalau jumpa istilah tu basariyah tu bukan yang dimaksud dengan akhwat zanna. Kalau ialah kalau bahasa Melayu kot, tapi maksudnya dia bukan yang dimasukkan dengan melihat yang mata ni. Dia lebih kembali kepada yakin. Sebab maksud dia yakin, bukan maksud dia melihat yang mata ni. Contoh kalau melihat dengan mata, saya kata aku melihat Zaid berdiri, dia jumlah lepas tu jumlah sifat, bukan jumlah mubtada' dan khabar. Dia ni masuk kepada mubtada' dan khabar, sebab dia bukan ru'yal basariyah. Terjemah bahasa Melayu ikut lah. Tapi macam mana cakap dia? Maksudnya aku tahu, aku yakin. Atau boleh kan terjemah aku lihat, tapi bukan yang maksudkan lihat tu lihat dengan mata. Sebab tu kan ada dua maksud. Satu bagi lagi tu maksud menjadi. Kalau maksud yang mengandungi macam mana sebab? Kalau perkara tu ada maksud fi'il, ketika tu dia jadi tam. Yang selepas dia adalah fa'il, bukan isim dan khabar. Kalau dia menggunakan maksudnya kalau jumlah tu fi'il tu ada maksud perbuatan, dan dengan isim marfu' dia dah difahami, ketika tu dipanggil tammah. Tapi adalah setiap satu tu anda pun tak dapat tahdid apa yang satu-satu tu apa maksud dia ketika tammah. Cuma kalau jumlah tu ada maksud, contoh kan, biasanya ada kana, fi'il lain biasanya antum akan jumpa dia naqis. Tapi kana ni ada kana tammah, ada kana naqisah. Memang selalu dalam ayat tu bila dalam berlaku i'tirad khilaf, dia akan kata kana tu kana tammah, lepas dia tu fa'il bukan isim. Sebenarnya yang lain-lain juga berlaku, tapi kebiasaan yang kita akan jumpa memang lepas tu ada isim dan khabar. Tapi kana kadang-kadang lepas dia fa'il. Bila lepas dia fa'il, kana tu kana tammah, maksud dia wajada ataupun wujida. Kalau kana, kalau yang lain tu tengok, kalau maksud dia fi'il dan memadai dengan fa'il sahaja, ketika tu dia tammah, bukan duduk bawah bab ni. Macam mana? Dua juga maf'ul dia. Apa dia? Tak, sama tak macam tadi. Dia masuk
Dia masuk, dia masuk kepada mubtada dan khabar. Sama macam tadi. Macam sama tak macam hantar tanya dia kat mana? Ke tu dah? Situ dah. Dia masuk kepada mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar asalnya marfu' sama marfu'. Okey, sekarang ni dia masuk kepada mubtada dan khabar dan dia jadikan mubtada khabar tu dua maf'ul. Maf'ul pertama dan maf'ul yang kedua. Cumanya sebab khabar ni ada mufrad, ada ghair mufrad. Yaqra' kat situ jumlah. Jadi bukan baris jumlah ni i'rab dia mahal. Bukan berlaku perubahan i'rab dia daripada kalimat tersebut sebab i'rab dia fi mahal. Fi mahal. Jadi tak ada berlaku perubahan baris. Perubahan baris nasab atau tu berlaku pada mufrad. Tapi kalau benda tu jumlah, dia akan jadi pada mahal je lah. Contoh macam ketika dia mubtada dan khabar, tadi kan kita i'rab macam mana? Mubtada dan khabar. Khalilun yaqra'u fi'il mudhari' marfu' wa fa'iluhu dhamir. Mana yang marfu'nya? Wal jumlatu al fi'liyatu fi mahallir raf'i. Maksudnya jumlah tu pada mahal rafa'. Dia sendiri tak berlaku apa-apa perubahan sebab i'rab tu berlaku pada jumlah. Jumlah ni dia macam mabni juga. I'rab dia mahalli. Kita ada i'rab asli, kita ada i'rab far'i, kita ada i'rab mahalli. Mahalli ni kita tak nampak pun sebab dia dalam mahal. Macam juga kita i'rab mabni. Benda-benda mabni. Contoh kata ana mubtada'an. Kita akan sebut ana dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahallir raf'i fa'il. Jadi perubahan tu memang tak ada sebab perubahan tu berlaku dari segi mahal, bukan secara zahir. Ada soalan? Kalau tadi kita berhenti setakat tu, kita berhenti sebab kita tawabik, kita ambil satu. Cuma dalam babun na'ti dia akan bincang al-ma'rifah dengan an-nakirah. Sebab dalam mula-mula kitab tu anda ada sebut, kalau ikut turutan dia ada muqaddimat dengan mawdu'at. Dalam muqaddimat kita ada al-kalam, lepas tu kita ada al-i'rab wal bina', lepas tu kita ada an-nakiratu wal ma'rifah. Kalau antum baca Qatrun Nada, baca Suzuruz Zahab, baca Alfiyah, memang akan jumpa nakirah ma'rifah ni selepas bab i'rab. Tapi dalam Al-Ajrumiyah, sebab mungkin dia rasa tak sesuai, dia letakkan bab nakirah dengan ma'rifah ni bawah na'at. Sebab apa? Kita akan bincangkan. Sebab na'at perkara yang paling perlu, sebab ada syarat tatabuk, ma'rifah sama ma'rifah, nakirah sama nakirah. Jadi dia letakkan bab yang sesuai bawah bab na'at. Okay, jadi kita dah habis 6 marfu'at. Kita dah baca fa'il, naib fa'il, mubtada', khabar, isim kana dan khabar inna. Bila sebut bab kana dengan bab inna, dia dah bincang sekali 2 mansubat. Dia tak akan bincang dah khabar kana dan dia tak akan bincang lagi isim inna. Macam tu juga bila dah bincang tawabik nanti, tak akan jumpa lah na'at, ataf, badan atau taukid ni dalam bab mansubat sebab dah bincang dalam marfu'at. Ada apa-apa? Ya. Aha. Tahu macam mana? Kada ni beramal amalan kana. Dia okey sebab ni peringkat mubtadi, banyak perkara yang dia tak sebut. Dia hanya sebut kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha. Kalau masuk buku-buku yang panjang, dia ada benda yang beramal amalan. Contoh. Jadi kada tu sama macam kana. Sebab dia merofa isim, menasab khabar. Jadi kada tu beramal amalan sama macam kana wa akhawatuha. Macam mana? Sama. Sebab selepas dia adalah isim kada dan khabar kada. Cuba beza dia khabar dia jumlah. Kita ada soalan? Kita berhenti setakat tu, nanti kita sambung babun na'ti insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana wa ma qara'na wa ma fardud ilayna 'inda hajatina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.